bola telah keluar sebentar tadi di bahagian belakang. Yang dilakukan oleh Luciano tadi. Mudah bagi Hazli Sham walaupun percubaan yang begitu jauh dilakukan. Sepakan ala rugby di situ. Apakah kesemua pemain yang sedang beraksi sekarang ini sudah berkira-kira untuk bermain dalam masa tambahan? Kerana agak perlahan sekarang ini pergerakan setiap pemain. Luciano ataupun Everson sebenarnya, tetapi telah pun ditolak keluar ataupun dipis keluar tadi oleh Fariza Ismail. Antaranya yang tidak terjadi yang cuba dilakukan oleh Luciano, walaupun Lim Chan Yu yang telah pun meninggalkan posisinya di bahagian pertahanan cuba naik ke atas untuk melakukan satu lagi kejutan bagi pasukan Negeri Sembilan setelah menjaringkan gol penyamaan di minit yang ke-55 separuh masa yang kedua. Azman mempunyai ruang yang begitu baik sekarang ini. Rosli Madros akan melakukan cross, tetapi sudah pun terkena pemain pasukan Negeri Sembilan itu Nur Hafiz Zamani, memberikan sepakan sudut bagi pasukan Perlis. Ini merupakan sepakan penjuru yang pertama dalam separuh ataupun dalam perlawanan ini. Inilah satu-satunya sepakan sudut yang pertama ataupun sepakan penjuru yang pertama bagi pasukan Perlis. Sementara itu tercedera pemain Negeri Sembilan dan sekarang ini akan menerima rawatan, jadi terhenti permainan seketika. Satu lagi pertukaran nampaknya akan dilakukan oleh Negeri Sembilan. Pemain nombor 11 Saiful Sabtu nampaknya akan dibawa masuk. Kita lihat ulang tayang bagaimana pertembungan itu berlaku. Pemain nombor 17 iaitu Syahrizal Muhammad yang menghadapi kecederaan sekarang ini. Jadi sepakan sudut yang pertama, kedudukan yang berbahaya bagi pasukan Negeri Sembilan. Dua pemain tinggi lampai import pasukan Perlis ini mampu atau kita tumpukan perhatian sekarang ini kepada sepakan penjuru yang dilakukan oleh pasukan Perlis, tetapi mudah saja dikeluarkan oleh pemain-pemain barisan pertahanan pasukan Negeri Sembilan. Terus mengasak sekarang ini Negeri Sembilan, pemain yang baru masuk Saiful Sabtu. Azman Adnan mempunyai ruang di sebelah kiri. Masih lagi mencari ruang. Azman cuba bergerak tetapi terlalu lambat saya kira Azman sempat Adrian Jurada kembali untuk mengambil bola daripada Azman sebentar tadi. Kecewa sedikit Azman Adnan. Seorang lagi pemain terjatuh. Inilah yang saya katakan tadi, mungkin kekejangan otot sudah mulai dirasai oleh pemain-pemain. Permainan yang semakin berlarutan ke minit-minit terakhir dalam separuh masa yang kedua. Lebih kurang 8 hingga 9 minit saja tinggal. Dan bayangkanlah kalau pemain-pemain ini terpaksa pula bermain dalam permainan ataupun dalam masa tambahan untuk mencari jaringan emas. Dan sekiranya tidak ada sebarang jaringan dalam masa tambahan, maka tentulah kedudukan ini akan ditentukan melalui sepakan penalti. Dan strategi ini juga harus dipikirkan oleh jurulatih kedua-dua pasukan ini, baik Marizam maupun K. Devon, kerana mereka harus ada perancangan bagi menghadapi situasi ini jika terpaksa. Dan dalam keadaan ini saya rasa Negeri Sembilan mempunyai lebih option dari segi para pemain simpanan berbanding dengan pasukan Perlis. Sepakan daripada Negeri Sembilan terlepas di sana Everson Martinez. Sepakan sudut yang pertama bagi Negeri Sembilan sekarang ini. Perlu berhati-hati pertahanan pasukan Perlis kerana dua pemain tinggi lampai juga pemain import. Bagi pasukan Negeri Sembilan ini mempunyai kekuatan di bahagian udara. Jadi satu peluang bagi Negeri Sembilan sekarang ini.
dilakukan oleh pemain yang dibawa masuk tadi, itu Saiful Sabtu. Akan penjuru dari sebelah kiri pintu gol pasukan Perlis, tetapi peluang sekarang ini rempatan, tetapi serong pula percubaannya dilakukan oleh Azman Adnan. Itulah Azman yang sentiasa saja cuba mencari peluang, dan rembatan kaki kirinya pula serong di sebelah kanan pintu. Kita lihat ulang tayang bagaimana Azman yang tidak dikawal melakukan rempatan kaki kiri, tetapi serong agak jauh daripada pintu gol pasukan Perlis. Kedudukan yang sedikit mencemaskan. Dan peluang sekarang ini bagi pasukan Perlis, Cipita, tetapi sayang sekali Filemon Cipita mendapat satu lagi peluang keemasan untuk sekurang-kurangnya menambah satu lagi jaringan gol pribadi dan sekaligus untuk memberikan kedudukan yang sempurna. Tetapi pertukaran bagi pasukan Perlis telah berlaku nampaknya. Ya, pemain nombor 3 ya, Suhardi Aziz dibawa masuk. Suhairi Abdul Karim dibawa keluar. Jadi yang masuk ialah Suhardi Aziz. Suhardi Aziz menggantikan Suhairi Abdul Karim. Sarudin meminta sesuatu, tetapi pengadil memberikan sepakat percuma kepada pasukan Negeri Sembilan. Sekali lagi melakukan gerak serangan tinggi ke dalam kawasan. Azman sudah pun terkena tangan terlebih dahulu, dapat dikesan oleh penjaga garisan dan dilayangkan kad kuning. Pengadil memberikan kad kuning kepada Azman Adnan. Situasi yang mungkin sedikit mengejutkan bagi Azman kerana dia berada dalam kedudukan yang baik, tetapi bola yang dihantar oleh rakannya itu mungkin sedikit kencang. Dia terpaksa menggunakan tangannya untuk menampan bola itu dan dapat dikesan oleh penjaga garisan ataupun pembantu pengadil, dan pengadil perlawanan ini memberikan kad kuning kepada Azman. Dan peluang sekarang ini bagi pasukan Perlis, tetapi akhirnya diselamatkan oleh pemain-pemain barisan pertahanan pasukan Negeri Sembilan. Permainan hanya tinggal berapa minit lagi? Kurang 4 minit saja, Syakawi. Saling mengasak peluang demi peluang di hadapan kedua-dua pintu gol, tapi masih belum ada gol kemenangan setakat ini. Peluang yang terbaik tadi ialah bagi Cipita, ya. Tetapi Negeri Sembilan sekarang ini cuba mengasak, dijatuhkan pula. Tuan Azman disalahkan kerana menjatuhkan pemain Negeri Sembilan, iaitu Luciano, dan sepakan cuma sekarang ini bagi pasukan Negeri Sembilan yang akan dilakukan sendiri oleh Luciano. Hantaran tinggi tetapi terlepas, dan masih lagi mengawal sekarang ini Negeri Sembilan. Cuba mengatur gerak, hantaran yang tidak begitu baik, tetapi Tengku Hazman juga melakukan kesilapan. Luciano, Everson, Rajan juga cuba campur tangan, tetapi tidak menjadi. Saiful dia menggerakkan serangan bersama dengan Tengku Hazman, tetapi jelas bahawa hantaran-hantaran Tengku Hazman juga kurang tepat sekarang ini di minit-minit terakhir separuh masa yang kedua ini. Apakah permainan ini akan berlarutan dalam masa tambahan? Sama-sama lah kita tunggu. Sepakan yang dilakukan oleh Somcat. Luciano mengawal sekarang bagi pasukan Negeri Sembilan, mencari rakan, cuba mencari Azman. Sekali lagi Azman berada pada posisi offside. Tinggal 3 minit saja lagi masa sebenar permainan. Kedudukan masih lagi satu sama. Ada seorang lagi pemain Negeri Sembilan yang cedera pula sekarang ini.
wajah pengadil yang kita lihat di gambar, Krishnan yang berjaya mengadili perlawanan ini dengan begitu baik setakat ini. Tidak ada insiden-insiden yang tidak diingini berlaku. Azman mengatakan sesuatu kepada rakan Luciano dan juga Everson. Rajan yang bekerja keras dalam separuh masa yang kedua ini untuk cuba menggerakkan serangan bagi pasukan Negeri Sembilan dan akhirnya berhasil melalui jaringan gol yang dilakukan oleh Lim Chan Yu untuk menyamakan kedudukan dalam separuh masa yang kedua. Apakah mereka akan beraksi dalam masa tambahan? Kerana permainan hanya tinggal lebih kurang 1 minit saja lagi dalam masa sebenar. Saiful, dan di sana ialah Conte, gagal untuk melakukan cross yang sempurna kerana berada di hadapannya ialah Lim Chan Yu dan akhirnya mendapat sepakan penjuru. Ini merupakan sepakan penjuru yang kedua. Sementara itu satu lagi pertukaran di mana pemain nombor 8 pada sekarang ini dibawa masuk, iaitu Rusli Omar. Ataupun kita tumpukan perhatian sekarang ini pada sepakan penjuru yang akan dilakukan oleh pasukan Perlis. Satu sepakan yang baik tetapi mudah saja dikawal oleh pemain Negeri Sembilan. Jadi Effendi Malik sudah pun dikeluarkan. Lompatan miscue pula tadi daripada Tengku Azman. Azman menunggu saja sekarang berseorangan hantaran-hantaran daripada rakan-rakannya di bahagian tengah, tetapi tidak sampai kepada Azman. Advantage kata pengadil, permainan diteruskan. Saiful, apa pula yang cuba dilakukan oleh Somchat Narung sebentar tadi. Luciano, Derajan, Azman dan juga Everson menunggu di tengah sampai diselamatkan, tetapi masih lagi kedudukan yang agak bahaya sekarang ini bagi pasukan Perlis di minit-minit terakhir paruh masa yang kedua ini. Cristiano dan juga Everson di sana cuba mengawal keadaan, tetapi terpaksa ditolak keluar oleh pemain Perlis untuk memberikan gentaran ke dalam. Pemain yang melakukan tolakan sebentar tadi iaitu Muhammad Fariza Ismail dalam kedudukan yang agak tertekan. Seorang lagi pemain Perlis mengalami kekejangan otot. Sudah pun pulih sekarang ini Adrian Jurat, pemain back yang terpaksa bekerja keras untuk mengawal pergerakan terutamanya daripada Everson dan juga Lucia. Dan sekarang ini Azman tetapi terlepas sekali lagi. Masih lagi berusaha Azman Adnan, paksa menolak ke belakang pada pemain back Lim Chan Yu, tetapi hantaran Lim Chan Yu cuba mencari Kerajan juga telah dipintas dengan baik. Dan Tengku Azman sekarang ini, sentuhan yang dilakukan oleh Conte sebentar tadi. Nazarudin sekali lagi mencari Conte, cuba membuat hantaran 1-2 bersama dengan Nazarudin, tetapi tidak menjadi. Mudah dikawal di sana oleh pemain Negeri Sembilan untuk mententeramkan keadaan. Mereka bermain saya kira dalam masa tambahan saja sekarang ini kerana masa sebenar sudah pun tamat, dan satu lagi through ball yang cuba diarahkan ke arah Cepita tetapi terlalu laju bagi Cepita. Azman masih lagi berusaha lambat pemain-pemain Perlis untuk membaca hantaran itu dan akhirnya memudahkan tugas Azli Shah Ibrahim. Cristiano,
dihalang tadi oleh pemain yang baru masuk untuk pemain nomor 17 Nazaruddin, tetapi sepakan yang pantas tetapi mudah bagi Amran. Dan itu dia tamat permainan dalam masa sebenar. Pertemuan di antara pasukan Negeri Sembilan bertemu dengan pasukan Perlis dengan kedudukan 1-1. Ini berarti bahawa kedua-dua pasukan ini akan bermain dalam masa tambahan, dan tentulah jaringan golden goal ataupun jaringan emas akan menjadi perkiraan sekarang ini. Pun bermula dalam masa tambahan ini, dalam separuh masa yang pertama, 15 minit yang pertama, untuk menentukan apakah ada sebarang jaringan golden goal dapat dilakukan dalam masa 15 minit. Siapa saja yang menjaringkan gol akan membawa pulang Piala FA 2003. Polis, Tengku Azman sekarang ini cuba mengasak. Nazaruddin Aziz ataupun Nazaruddin Zain sebenarnya. Tengku Azman itu yang tidak begitu berkesan. Syafri Sabtu melakukan sepakan tadi, cuba mencari Everson, tetapi terlepas pula di sana Luciano untuk memberikan lontaran ke dalam sekarang ini kepada pasukan Perlis. Rajan sukar bagi Rajan untuk melepaskan diri, dan pemain Somcat Narong dipersalahkan oleh pengadil, memberikan sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Negeri Sembilan. Awal dalam separuh masa yang pertama, masa tambahan. Lihat dalam tayang bagaimana Rajan diasak tadi oleh Somcat, dan pengadil memberikan sepakan percuma. Kita jumpukan perhatian sekarang ini yang dilakukan oleh Hadi Aziz. Tetapi sudah pun offside sebenarnya pemain tinggi lampai pasukan Negeri Sembilan, yaitu Iverson Martinelli. Diasak dari belakang. Rajinikan dipersalahkan kerana mengasak Conte. Azman, Tengku Azman. Polis cuba melakukan melancarkan serangan, tapi agak sukar bagi main nombor 11 Perlis yang juga masuk, ataupun Rosli Madros sebenarnya. Dan peluang sekarang ini kepada Perlis. Sayang sekali, bagaimanakah peluang sebegitu baik dilepaskan oleh Cepita yang tidak dikawal, dan sepakan yang dilakukan oleh Cepita pula serong. Kita lihat bagaimana beliau mendada dan kemudian melepaskan satu tembakan yang kencang, tetapi saya kira terkena palang tadi, dan terselamat pintu gol pasukan Negeri Sembilan. Satu lagi peluang yang dilepaskan oleh Cepita. Tapi Perlis masih lagi menguasai permainan di minit-minit awal masa tambahan ini, dalam usaha mereka untuk mencari the golden goal dalam perlawanan akhir Piala FA 2003 ini. Rajan, larian yang baik daripada Rajan, melepaskan diri, melakukan cross sekarang ini mencari rakan, tetapi lambat, dan peluang itu dia. Akhirnya berjaya juga Negeri Sembilan menjaringkan gol, saya kira melalui Everson. Itulah dia the golden goal yang muncul bagi pasukan Negeri Sembilan setelah permainan berlangsung lebih kurang 4 minit, dan akhirnya Negeri Sembilan berjaya juga menjulang Piala FA setelah
percubaan Cepita terlepas dan tiba-tiba saja K. Rajan yang saya katakan masih lagi bertenaga, mempunyai work rate yang begitu tinggi, berjaya mengelecek membawa bola di sebelah sudut sebelah kiri dan kemudiannya mencari rakan dan kemudiannya membuat hantaran yang tepat kepada rakannya Luciano untuk menjaringkan gol. Kita lihat ulang tayang bagaimana tepat tekaan kita tadi, iaitu Everson sebenarnya yang terus membuat tolakan dan menewaskan Muhammad Amranoma. Kita lihat ulang tayang sekali lagi. Inilah the golden goal yang dicipta oleh K. Rajan. Satu solo effort yang cukup menarik, mencari rakan, menunggu saja tolakan itu mempias, tetapi menunggu di sana ialah Everson Martinelli. Dan akhirnya inilah dia hero bagi pasukan Negeri Sembilan malam ini yang telah berjaya menjaringkan gol kemenangan bagi pasukan Negeri Sembilan setelah kira-kira 4 minit saja permainan berlangsung dalam masa tambahan. Itulah gembiranya penyokong-penyokong pasukan Negeri Sembilan, kerana inilah harapan mereka. Sudah begitu lama mereka dahagakan satu kemenangan yang bererti, dan akhirnya malam ini impian itu menjadi kenyataan bagi penyokong-penyokong Negeri Sembilan. Walaupun tidaklah begitu ramai yang datang jika dibandingkan dengan penyokong-penyokong Perlis, tetapi apapun, Everson Martinelli, pemain yang berasal dari Brazil ini, akhirnya menjadi hero bagi pasukan Negeri Sembilan. Dan kita lihatlah wajah-wajah kekecewaan bagi pemain-pemain Perlis. Dan yang paling kecewa saya kira ialah Filemon Cepita yang melepaskan satu peluang yang begitu baik di minit-minit awal permainan dalam masa tambahan sebentar tadi. Dan mungkin selepas ini Cepita tidak akan dapat tidur dengan nyenyak, kerana ianya akan mengganggu ataupun menghantuinya. Beberapa peluang yang diperoleh oleh Cepita gagal untuk disempurnakan, dan akhirnya satu gerakan yang tidak disangka-sangka melalui pemain yang begitu rajin pada malam ini, iaitu K. Rajan, dan dialah yang mencipta gol kemenangan, membolehkan Everson Martinelli menjaringkan gol, the golden goal bagi pasukan Negeri Sembilan. Inilah wajah kekecewaan. Apa lagi yang dapat dilakukan? Mereka menaruh harapan kepada Lamin Conte Junior. Dan inilah K. Devon yang mengalirkan air mata kegembiraan. Dia merupakan seorang jurulatih yang boleh dianggap paling berjaya membimbing pasukan Negeri Sembilan. Sebelum ini dia membimbing pasukan Piala Presiden 2 tahun menjadi juara. Dia juga telah berjaya membawa NS Cempaka ke Premier 1, tetapi NS Cempaka terpaksa menarik diri kerana masalah keuangan, dan kemudiannya diberi tugas untuk membimbing pasukan Negeri Sembilan. Dan akhirnya segala usaha K. Devon dan anak buahnya pada malam ini mencetuskan satu kejayaan. Itulah senario yang berlaku. Kedudukan ataupun kemenangan kepada pasukan Negeri Sembilan dengan 2-1 melalui jaringan the golden goal. Everson Martinelli kembali semula kepada Zainal. Beliau agak tenggelam dalam separuh masa pertama, tetapi dalam separuh masa kedua begitu aktif dan akhirnya memberikan peluang bagi Emerson Martinelli menjaringkan golden goal dalam angle yang agak sukar, tetapi gagal menyempurnakan peluang yang ada. Dan Everson Martinelli, saya pasti nama ini pasti akan dikenang lama dalam sejarah bola sepak Negeri Sembilan. Pemain berasal dari Brazil ini berjaya menjaringkan golden goal yang membawa Sang Rusa menjadi juara Piala FA Malaysia. Itu dia Menteri Besar Negeri Sembilan tidak dapat menyembunyikan kegembiraan beliau. Para penyokong Perlis, kita lihat di belakang sana telah pun mula meninggalkan stadium nampaknya. Para penyokong pasukan Perlis begitu kecewa, begitu juga dengan para pemain pasukan Perlis ini. Mereka mendapat gol pendahuluan di separuh masa pertama hasil jaringan Cepita, tetapi malangnya dalam separuh masa kedua apabila Negeri Sembilan menggandakan asakan ke arah pintu gol, akhirnya kekebalan
defensive work pasukan Negeri Sembilan terlerai. Gol penyamaan dijaringkan oleh Lim Chan Yu. Dan apa kata kita lihat dahulu golden goal yang dijaringkan oleh Everson Mantinali membawa Negeri Sembilan menjulang Piala FA. Kita lihat K. Rajan, gerakan yang baik di bahagian kanan melepasi tiga pemain Perlis dan terkena salah seorang pertahanan pasukan Perlis dan akhirnya Martinelli berada dalam posisi yang cukup baik untuk memberi kesudahan melakukan penyudah meletakkan Negeri Sembilan di atas dalam perlawanan ini. Jadi nampaknya para VIP sedang bersedia untuk upacara penyampaian hadiah. Raja Muda Negeri Perak, Raja Nazrin, akan mempersembahkan pingat-pingat kepada para pemain Perlis dahulu. Saya rasa ini referee pada malam ini, Krishnan Ramachandran dari Negeri Perak. Dia sempat meminta tanda tangan daripada Raja Nazrin. Beliau dibantu oleh penolong pengadil 1 Azimi Abdullah dari Negeri Selangor dan penolong pengadil kedua Jaflos Musa dari Terengganu. Sementara pengadil keempat pada hari ini berasal dari Negeri Perak, Muhammad Hairullah Haji Osman. Jadi tahniah kepada para pengadil pada hari ini, kepada Krishnan Ramachandran. Saya rasa beliau mengendali perlawanan pada hari ini dengan cukup baik. Dan ini dia para pemain Perlis beratur untuk mengambil pingat selaku naib juara Piala FA Malaysia 2003. Jatuh kepada pasukan Perlis. Tidak ramai sebenarnya pemain Perlis yang masih tinggal di stadium ini pada ketika ini. Para penyokong Perlis mereka telah pun mula meninggalkan stadium dengan kekecewaan. Azni Saad, pengurus pasukan Perlis. Semasa ulasan tadi saya ada mengatakan jika biasa kita dengar di stadium Perak ini kejar yuk kejar, tetapi selepas gol penyamaan yang dijaringkan sebentar tadi dalam separuh masa kedua oleh Lim Chan Yu, kita hanya dengar Hobin Jang Hobin berkumandang di keliling stadium pada hari ini. Ini dia kedua-dua pemain import pasukan Perlis, Cipita dan Conte. Tiada piala bagi perlawanan pertama Conte. Jaga gol pasukan Perlis, Muhammad Amran Omar. Tidak banyak diuji pada malam ini, tetapi apabila peluang yang ada diambil kesempatan oleh para pemain Negeri Sembilan, gagal melakukan tindakan menyelamatkan pintu gol beliau. Syarudi Aziz, pemain simpanan sebentar tadi. Dan ini dia penjaga gol simpanan Muhammad Anis Farun. Rosli Madrus, sepakan percumanya berjaya membuahkan gol pendahuluan pasukan Perlis, tetapi selepas itu mereka gagal mencari apa-apa gol. Dan itu dia pasukan yang pernah diberi julukan Real Madrid Liga M, K. Rajan. Boleh dikatakan juga wira pasukan Negeri Sembilan ini. Dan sekarang diumumkan kerana gerakan menarik beliau yang telah memberi ruang kepada Everson Mantinali menjaringkan golden goal. dimenangi oleh pasukan Negeri Sembilan. Itu dia, pasukan Negeri Sembilan dinobatkan. Pengurusnya Datuk Jamaldin Ahmad dinobatkan sebagai juara Piala FA. Mereka pernah berkata akan